Buletin Didik 7 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemergian Bill Wolfson Liani satu kehilangan besar bukan saja bagi sukan hoki Sarawak tetapi juga warga Sekolah Menengah Kebangsaan Penrisen Kuching. Ini kerana mendiang disifatkan seorang yang mudah mesra dengan pelajar lain serta warga sekolah berkenaan. Penolong kanan Kurikulum SMK Penrisen Dr. Aras Elias Aris Selutan Arun berkata berita pemergian pelajar tingkatan 2 sekolah itu sesuatu yang mengejutkan. Apatah lagi mendiang merupakan pelajar serta pemain hoki yang bercita-cita tinggi dan menyimpan impian untuk menyarung jersey kebangsaan. So dia ni salah seorang yang sangat mesra dengan guru dan juga rakan-rakannya. Okay, apabila kita jumpa dengan dia selalu hai dengan cikgu lah. Kadang-kadang dia akan bersalam dengan kita juga apabila berjumpa dengan kita. So, itu merupakan satu sifat yang kami begitu terasalah kehilangan adik Bill ni. Ujar Dr. Aras, kali terakhir beliau bertemu mendiang adalah pada Khamis lalu sebelum mendiang berlepas ke Ipoh untuk mengikuti program Klinik Penjaga Gol, Program Pembangunan Hoki Negara NHDP. Program berlangsung di Akademi Hoki Raja Ashman pada 5 hingga 6 November lalu. Mengikut siasatan polis, mendiang mengadu tidak selesa dan berasa mahu pitam sebelum rebah di dalam biliknya kira-kira jam 7 pagi semalam. Dia yang dikejarkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata hasil bedah siasat mendapati salur darah ke otak remaja itu pecah. Tambahnya, ibu mendiang turut mengesahkan anaknya mempunyai masalah kesihatan berkenaan sejak kecil. Mayat dituntut keluarganya di Kuching jam 12.45 tengah hari tadi dan akan dikebumikan di kampungnya di Kampung Mambung, Jalan Puncak, Borneo. Seorang bekas pelajar madrasah berjaya membuktikan bahawa pelajar tahfiz bukan sekadar boleh menjadi ustaz atau ustazah, malah mampu mencapai apa jua cita-cita. Lebih membanggakan, Nurziati Nordin, penuntut ijazah sarjana muda Sistem Maklumat di Universiti Teknologi Petronas, mendapat anugerah dekad seterusnya menerima ijazah kepujian kelas pertama. Menurut Nurziati, persepsi masyarakat mengenai pelajar tahfiz tidak mampu berjaya dalam bidang lain merupakan faktor utama dia bertekad menjadi pelajar berjaya. Orang banyak cakap, oh pelajar tahfiz ni tak boleh pergi jauh. So bila saya dengar perkataan tu, I think that I need to do something to repair the persepsi of community. So kata, oh budak tahfiz boleh pergi jauh juga. Dia bukan sekadar di tahfiz sahaja, tapi dia boleh juga jadi seorang macam software engineer ataupun cebur bidang akademik yang lain, bidang industri yang lain. So tu antara satu titik yang buatkan saya rasa macam I need to do something new. So macam break the boundaries from orang punya perspektif tahfiz, duduk jadi ustaz-ustazah. Bekas pelajar Madrasah Tahfiz Al-Quran Darul Ulum Al-Hilmiyah Kedah itu kini bekerja sebagai jurutera perisian di sebuah syarikat swasta di Pasir Gudang, Johor setelah menamatkan pengajiannya Ogos lalu. Dalam pada itu, 1,438 graduan menerima scroll mereka pada Majlis Convocation UTP kali ke-22 yang berlangsung selama 2 hari. Majlis disempurnakan oleh Chancellor UTP Tan Sri Dr. Muhammad Hassan Marikan. Daripada jumlah itu, 91 adalah graduan Doktor Falsafah, 252 graduan sarjana dan 1,095 graduan sarjana muda. Dalam majlis itu juga, 173 pelajar luar dari 22 negara turut berjaya bergelar graduan. Majlis Convocation tahun ini juga menyaksikan buat kali pertama pelajar dari jurusan Sains Komputer, termasuk 7 daripadanya yang menjalankan pengajian sarjana jarak jauh. Majlis graduasi kali ini juga diadakan sekali dengan ulang tahun ke-25 UTP. Tabung derma dengan suntikan elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, inisiatif Guru Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis menghidupkan amalan bersedekah dalam kalangan muridnya. Hasil sumbangan kembali digunakan untuk program mengimarahkan surau sekolah. Inisiatif tabung Coins Donation diperkenalkan kepada murid sejak sebulan lalu. Ia diletakkan di laluan pejalan kaki berdekatan Surau Al-Firdaus. Guru besarnya Suzaidi Maknoh berkata, tabung itu merupakan idea guru panitia pendidikan Islam sekolah untuk kegunaan di surau.
Ya, kita tak maksud kita mendidik sebenarnya. Jadi mendidik supaya menghargai walaupun duit shilling. Sebab kadang-kadang duit shilling ni anak-anak kita ni buat tak tahu aja, dia tahu itu saja kan. Jadi bila kita wujud tabung macam ni, dia tahu tempat mana yang dia nak salurkan, dan kadang-kadang dia terjumpa duit tu. Dia jumpa jadi bukan hak dia. Jadi kita dah latih, bila bukan hak kamu tak boleh ambil. Ambil, bubuhlah tabung sebagai sumbangan untuk surau. Menariknya, tabung itu apabila wang shilling yang dimasukkan menggelungsur melalui beberapa halangan sebelum jatuh ke dasar. Shilling yang dimasukkan ke dalam tabung akan berlanggar dengan halangan dan mengeluarkan bunyi ting. Dan kita orang suka sebab dia menarik. Sebab kalau letak coin kat sini, dia akan ada berirama muzik. Macam menarik lah. So kita orang suka. Selain tabung derma, surau sekolah itu menjana pendapatan sendiri melalui tanaman sayur yang dijual kepada warga sekolah. Hasilnya kini kawasan persekitaran surau dan di dalamnya telah berubah wajah. Tidak terhad untuk solat dan pengajian agama, surau berkenaan turut diletakkan meja untuk kegunaan guru yang mahu mengajar selain di kelas. Sehingga kini, SK Kuala Perlis menerima 146 lawatan dari pelbagai sekolah termasuk dari Sarawak yang terpesona dengan kelainan dan keunikan ditampilkan di sekolah itu. Pelajar Kolej Vocational Keningau Sabah Siti Nurhanisah Omar Hashim melakar kejayaan apabila mendapat tempat pertama dalam pertandingan menulis haiku. Pelajar jurusan pendidikan awal kanak-kanak itu menjuarai pertandingan melalui Festival Seni Argentine Gathering yang berlangsung secara dalam talian pada 5 November lalu. Festival seni yang berpangkalan di Buenos Aires, Argentina itu adalah anjuran Monolith Festivals, sebuah persatuan seni dari benua Eropah, dan pertandingan dilakukan melalui rakaman video. Nurhanisah menulis 10 puisi haiku dengan menjadikan ibu bapa dan suasana sekolah sebagai sumber inspirasi. Haiku adalah puisi yang berasal dari Jepun dengan format tersendiri. Ia terdiri daripada 3 barisan ayat dengan suku kata spesifik, iaitu 5 suku kata bagi ayat pertama, 7 suku kata ayat kedua dan 5 suku kata ayat terakhir. 2 ayat pertama adalah pembayang bagi ayat ketiga yang menyampaikan maksud atau mesej sebenar puisi berkenaan. Puisi haiku juga adalah salah satu daripada warisan budaya sastra Jepun yang sering bertemakan alam semula jadi. Nurhanisah mempelajari cara menulis puisi itu melalui beberapa bengkel menulis haiku dianjurkan sekolahnya dengan jurulatih dari Britain dan Amerika Syarikat melalui aplikasi Google Meet. Pengarah KV Keningau Johari Elias Jaibat Saibin turut mengucapkan tahniah kepada pelajar berkenaan atas pencapaiannya itu. Pihak KV Keningau turut berharap pelajarnya dapat menghasilkan lebih banyak karya seni di masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tawaran pengurangan pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang diumumkan dalam Manifesto Perikatan Nasional PN bukan perkara baru. Inisiatif itu telah pun diumumkan dalam pembentangan bajet 2023 bulan lalu. Kita yang dah janjikan, kita yang umumkan dalam bajet telah pun diumumkan. Siapa yang membayar awal dan membayar sepenuhnya, semuanya ada diskaun yang telah pun diumumkan. Ya, berdasarkan bajet memang dah pun diumumkan oleh BN. Ya, di BN. Ya, bukan perkara barulah yang dia janjikan, tu adalah perkara yang telah pun diumumkan dalam bajet. 7 Oktober lalu, kerajaan mengumumkan tawaran diskaun pembayaran balik PTPTN secara menyeluruh iaitu 20% untuk penyelesaian penuh di samping diskaun 15% untuk penyelesaian 50% baki hutang. Peminjam juga akan diberikan diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji.
Baiklah, esok orang ramai boleh menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh yang akan berlaku hampir 6 hari sebelum berada pada kedudukan paling jauh dengan bumi, iaitu pada jarak 404,923 km. Fenomena ini dapat dilihat secara keseluruhan di Asia, Australia, Amerika Utara dan Selatan serta sebahagian utara dan timur Eropah. Menurut Agensi Angkasa Malaysia, di negara ini fenomena gerhana bulan penuh berlaku mulai jam 4.02 petang dan berakhir pada 9.56 malam. Gerhana bulan penuh ini adalah Central Lunar Eclipse yang berlaku apabila cakra bulan melalui paksi bayang umbra bumi yang berada di tengah-tengah bayang umbra bumi. Jelasnya, fenomena gerhana bulan penuh tidak dapat dilihat di Malaysia pada permulaan fasa gerhana penumbra dan separa kerana ia berlaku apabila bulan berada di bawah ufuk. Penduduk di Malaysia berpeluang menyaksikan fenomena itu apabila bulan mulai terbit di ufuk timur ketika ia mula mengalami fasa gerhana penuh bagi penduduk di Sabah dan Sarawak. Manakala bagi kebanyakan kawasan di Semenanjung, ia hanya mula kelihatan ketika fasa gerhana maksimum sehingga fasa gerhana penumbra berakhir pada jam 9.56 malam. Pemerhati dinasihatkan untuk berada di kawasan yang tidak mempunyai halangan di arah timur seperti kawasan yang tinggi atau pantai yang menghadap ke arah timur supaya dapat menyaksikannya seawal mungkin. Bertemu kembali. Kota tertua di Cape Town, Afrika Selatan bertukar meriah dengan berlangsungnya perlumbaan box cut buat julung kalinya. Anjuran Red Bull, ribuan penonton hadir untuk menyaksikan acara itu. Perlumbaan pertama seumpamanya di Bow Cup Cape Town ini menampilkan lebih 50 jentera yang direka sendiri oleh peserta. Setiap jentera menampilkan tema dan mesej tersendiri yang ingin disampaikan mereka. So the BF Goodrich cart is modelled on the Jurassic Park vehicle. We are here today to race and to bring awareness to the Kariga Save the Rhino Fund and the foundation that runs it. Well, we've built a pink tank because we think there's a lot of violence in the world at the moment, and we don't think there's anything that shows peace more than painting a weapon in like a soft, nice, happy colour, and just showing that we want to spread love and we want to spread peace instead. Acara ini bukanlah baru buat Red Bull yang sudah menganjurkannya di lebih 50 negara. Justru langkah-langkah keselamatan amat dititik beratkan. Selain itu, bagi menghormati undang-undang pihak berwajib, sebarang penjualan alkohol dilarang dan tempoh rehat adalah lebih lama bagi memberi laluan kepada waktu solat zuhur. Penglibatan komuniti untuk aktiviti penjualan sepanjang acara juga menyumbang kepada ekonomi tempatan. Desakan supaya Britain menyerahkan semula kepala kuda yang diambilnya dari Greece mungkin berakhir tidak lama lagi. Sebahagian caranya ialah dengan membuat replika kepala kuda itu dan menyerahkan kepala asalnya kepada Greece. Ketika ini, sebuah robot sudah pun menyiapkan replika itu. Kepala kuda itu yang diperbuat daripada marmar dikenali sebagai Parthenon dalam kalangan penduduk Greece atau dalam kalangan penduduk Britain dipanggil Elgin. Ia adalah sebahagian arca marmar Parthenon yang diambil oleh Britain dari Greece pada awal kurun ke-19. Arca sebenar berukuran 160 meter panjang dan dibina seolah-olah kuda itu sedang berlari di dinding luar kuil Parthenon di Acropolis, Greece. Sebahagian besar arca itu hancur akibat dibom semasa kurun ke-17 dan hanya sebahagian yang masih elok dipindahkan oleh diplomat Britain Lord Elgin. Yang menjadi isunya ketika ini ialah apabila Museum Britain yang menjadi tempat arca ini disimpan masih berkeras enggan memulangkannya semula kepada Greece. Lagu hit BTS Boy With Love mencatat sejarah di YouTube. Sabtu lalu, lagu yang turut menampilkan penyanyi Amerika Syarikat Halsey itu melepasi jumlah tontonan 1.6 bilion. Ia sekaligus menjadikan BTS kumpulan lelaki Korea pertama meraih pencapaian itu. Video muzik artis Korea lain yang sudah melepasi jumlah tontonan sedemikian ialah Gangnam Style nyanyian Psy dan dua lagu Blackpink. BTS melancarkan video muzik Boy With Love pada April 2019. Beberapa anggotanya seperti RM, Sugar dan J-Hope turut terlibat dalam penghasilan lirik single tersebut.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada juara Paralimpik Tokyo 2022 Chia Liek Hu. Ia berikutan kejayaan Liek Hu merangkul gelaran perseorangan lelaki ketujuhnya pada kejohanan para badminton dunia. Turut menzahirkan ucapan sama, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi Facebook Istana Negara, baginda berdua turut berharap Liek Hu dilimpahi kecemerlangan berterusan. Pada perlawanan akhir di Yoyogi National Gymnasium di Tokyo, Jepun itu, Liek Hu, 34 tahun, merampas kembali gelaran perseorangan SU5 kategori kecacatan fizikal selepas menewaskan Deva Anri Musti dari Indonesia 21-14, 21-12. Bagaimanapun, Liek Hu dan gandingannya Muhammad Faris Ahmad Azri tewas 13-21, 12-21 kepada Deva dan Hafiz Brilliant Shah Prawira Negara dalam aksi final beregu lelaki, sekaligus gagal meraih gelaran ke-6-nya untuk acara itu. Liek Hu muncul juara perseorangan pada 2005, 2007, 2011, 2013, 2015 dan 2017. Manakala untuk beregu, beliau meraih kejuaraan pada 2005, 2007, 2011, 2013 dan 2015. Beliau tewas di pusingan separuh akhir perseorangan lelaki kepada Deva pada edisi 2019. Suku akhir pertama Piala Malaysia, peluang KL City untuk mempertahankan gelaran juara sedikit terjejas apabila tewas 0-1 kepada pasukan pelawat Terengganu. Awal-awal lagi Kuala Lumpur sudah meningkatkan asakan percubaan Paulo Josue untuk Kuala Lumpur melewati palang. Minit ke-14, kedudukan berubah. Penyerang import Terengganu, Kepa Sherman, tenang melepaskan sepakan leret untuk membuka tirai jaringan. Terengganu meningkatkan asakan. Ketangkasan penjaga gol Kevin Ray Mendoza menyelamatkan gawangnya melegakan Kuala Lumpur. Minit ke-62, giliran Terengganu cemas. Tindakan penjaga gol Muhammad Suhaimi Husin menjatuhkan penyerang Colombia Romel Morales di luar kotak penalti mengakibatkan dia dilayangkan kad merah dan diarah keluar padang. Kedudukan kekal apabila penjaga gol gantian Muhammad Syamil Rizal Yusof cemerlang menyelamatkan gawang Terengganu. KL City 0, Terengganu 1. Dalam satu lagi perlawanan, Selangor menentang Negeri Sembilan. 2 kali berturut-turut gawang Negeri Sembilan diuji. Berikutnya, masih Selangor yang mendominasi asakan. Selangor kecewa apabila terus gagal menembusi benteng akhir Negeri Sembilan. Giliran Negeri Sembilan memperoleh peluang mengasak, kedudukan tidak berubah. Separuh masa kedua, tindakan pemain pertahanan Negeri Sembilan Harold Mark Gulen menjatuhkan Syarul Nazim Zulpakar menyebabkan dia dilayangkan kad merah dan Selangor diberi sepakan penalti. Tampil penyerang Brazil Herlison Cayon menyempurnakan sepakan, Selangor 1-0 mendahului. Selangor mula lega apabila pemain gantian Alif Haikal Lokman Hakim Lau menyepak rendah gol kedua perlawanan. Selangor 2, Negeri Sembilan 0. Bundesliga, hasil gol oleh Robert Andrich, tuan rumah Bayer Leverkusen 1-0 mendahului Union Berlin. Tindakan penjaga gol Lennart Grill meninggalkan gawang membawa padah. Disusuli gol oleh Musa Diaby, Leverkusen mengukuhkan kedudukan. 6 minit kemudian, minit ke-60, kedudukan Union semakin sukar apabila Diaby menjaringkan gol kedua peribadi. Pernah berada di tangga teratas sepanjang 10 perlawanan Liga, Union terus dimalukan. Giliran Nadim Amiri pula mencipta nama selaku penjaring. Penguasaan Leverkusen semakin sukar dibendung apabila Mitchell Barker turut dibenarkan membolosi gawangnya. Menang 5-0, Leverkusen naik ke tangga ke-14, manakala Union turun satu anak tangga ke tangga ketiga. Pelumba Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengesahkan statusnya selaku juara dunia buat kali pertama. Perlumbaan terakhir musim ini di Grand Prix Valencia, Bagnaia menduduki tempat ke-9 namun cukup buatnya mengumpul mata tertinggi. Ia juga menyaksikan pelumba Itali kembali menggenggam trofi kejuaraan selepas kali terakhir dilakukan Valentino Rossi pada 2009.
persaingan MotoGP musim ini antara yang paling menarik untuk disaksikan, memandangkan gelaran juara bagi kategori utama hanya dapat ditentukan pada perlumbaan terakhir di GP Valencia. Tumpuan terarah kepada Bagnaia dari pasukan Ducati Lenovo serta pelumba Yamaha Fabio Quartararo yang hanya terpisah dengan jumlah 23 mata. Di sebalik persaingan pelumba-pelumba untuk mengungguli aksi di Ricardo Tormo, kelibat Bagnaia dan Quartararo tetap jadi perhatian. Quartararo jelas berusaha keras untuk memenangi perlumbaan ini kerana hanya mata penuh akan menghidupkan peluangnya untuk memintas Bagnaia di saat akhir. Namun dia sekadar tamat di tempat keempat dengan perlumbaan dimenangi Alex Rins dari Suzuki X-Star. Penamat tempat ke-9 yang diraih Bagnaia sudah memadai untuk diumumkan sebagai juara dunia musim 2022. Baiklah, paparan persiapan Lego menjelang sebuah pameran di China minggu ini mengakhiri Buletin Didik. Dengan mendukung siri istimewa setiap tahun, tema pameran kali ini ialah Taman Permainan. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.